Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Majlis yang ke-53, sabar menanggung ujian dan bala. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada petang Selasa 17 Ramadan tahun 545 Hijriah. Pasti ada ujian dan bala, khususnya bagi orang-orang yang mendakwa diri wali. Kerana kalaulah tidak ada bala dan ujian, nescaya ramai orang yang akan mengaku dirinya sebagai wali. Sebab itulah ada yang mengatakan kewalian bagi seseorang itu sering ditimpa bala, sebab tidak mudah orang mengaku dirinya wali. Di antara tanda-tanda yang banyak bagi si wali ialah kuat sabarnya menanggung penganiayaan makhluk yang terkadang-kadang sampai berlebih-lebihan. Para wali itu sentiasa membutakan diri terhadap apa yang dilihatnya dan memekakkan telinga tentang apa yang didengarnya. Dan kerana itu semua cita-cita mereka telah diberikan Allah Ta'ala, sesuai dengan bunyi kata-kata Nabi SAW, cintamu pada sesuatu membutakan dan memekakkan. Mereka telah mencintai Allah Azza wa Jalla, lalu mereka pun membuta dan memekakkan diri dari selain dia sahaja. Mereka menemui manusia dengan tutur bicara yang baik, berlembut dan menurutinya. Ada kalanya mereka menunjukkan kemarahan kerana cemburu kepada Allah Ta'ala serta muafakat dengan kemarahannya. Mereka itu umpama para tabib yang sudah kenal bahawa setiap penyakit mesti ada obatnya. Seorang tabib tidak akan mengobati semua pesakit itu dengan satu macam obat sahaja. Mereka ini dari segi hati dan maknawinya, bila berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, umpama pada penghuni gua Ashabul Kahfi. Pada penghuni gua itu dibolak-balikkan oleh malaikat Jibril AS, sedang para wali itu dibolak-balikkan oleh kuasa kudrat, rahmat dan kelembutan Allah Ta'ala. Kuasa kecintaan pula membolak-balikkan hati mereka dan memindahkannya dari suatu keadaan pada keadaan yang lain. Dunia mereka diberikan pada siapa yang mahukan dunia, dan akhirat mereka diberikan pada siapa yang menuntut akhirat, dan mereka hanya mahukan Tuhan sahaja. Mereka tiada mengenali sifat kikir. Jika kamu meminta dunia pada mereka, dan jika dunia itu memang ada di tangan mereka, nescaya mereka akan memberikannya kepada kamu. Dan jika dipinta dari mereka sesuatu dari pahala akhirat, mereka akan memberi kamu juga. Mereka memberikan dunia mereka kepada kaum fakir miskin, dan memberikan pahala akhirat mereka pada orang-orang yang lalai bila diminta dari mereka. Mereka menyerahkan apa sahaja yang berlaku kepada yang melakukan, membiarkan apa yang berlaku itu buat diri mereka. Mereka memberikan semua yang namanya kulit, sebab semua yang selain Allah Ta'ala itu adalah kulit. Hanya yang dipentingkan ialah pohonannya kepada Allah dan pendekatan dirinya kepada Tuhan, kerana yang itulah dinamakan isi. Setengah kaum ini pernah mengatakan, tiada siapa pun yang akan ketawa di muka orang fasik kecuali orang arif billah sahaja. Benar, dia tetap menyuruh dan melarang si munafik itu sambil menanggung penganiayaannya. Memang hal yang semacam ini tiada siapa yang sanggup menanggungnya kecuali para arif billah sahaja. Adapun para zahid, para abid dan para murid, maka mereka tidak sanggup. Betapa para arif billah itu sampai tidak merahmati orang-orang yang berdosa itu, padahal mereka itulah tempat turunnya rahmat dan menjadi makam taubat dan induk bagi orang yang mengaku salah.
Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, wali satu martabat, suatu kedudukan yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ketahuilah wali-wali Allah itu, mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa bimbang. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi mereka kegembiraan di dunia dan kegembiraan di hari akhirat kelak. Satu kedudukan yang menjadi kemuliaan, bukan pilihan Allah Ta'ala pada siapa sahaja. Oleh kerana ramai manusia melihat wali satu keistimewaan duniawi, lalu mereka bercita-cita untuk menjadi wali. Berbeza dengan orang yang melihat wali itu ialah satu pendekatan dengan Allah. Ada orang awam, orang umum, mereka tengok wali pada satu kedudukan orang puji, orang sanjung dan memperolehi manfaat duniawi. Tetapi para wali sebenar melihat wali itu bukanlah kesempatan di sisi manusia, tetapi kedudukan di sisi Allah. Bila ramai melihat bahawa dengan kononnya menjadi wali mendapat kedudukan di sisi manusia, maka di kalangan mereka yang mengaku wali. Soalan yang kita perlu faham dulu, apakah wali mengenali dia wali atau tidak? Dan yang kedua, apakah wali boleh mengaku dia wali? Adapun persoalan pertama, adakah seorang wali mengetahui dia wali? Maka di sini ada dua pandangan ulama. Satu menyatakan ya, sebagaimana para rasul mengetahui mereka rasul, sebagaimana para nabi mengetahui mereka nabi, dan para wali juga mengetahui mereka wali, tetapi bukanlah untuk kebanggaan di sisi manusia, kedudukan di sisi manusia, melainkan mereka melihat tanggungjawab yang lebih besar, melainkan mereka melihat amanah yang digalas itu berat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Pandangan kedua menyatakan bahawa wali tidak mengetahui mereka wali, untuk menghilangkan rasa ujub, rasa riak yang boleh membinasakan mereka. Maka Allah menyimpan mereka. Sebagaimana disebut oleh setengah ulama, Allah menyimpan wali itu di kalangan para makhluknya, supaya tidak ada orang yang menghina sesiapa pun. Di kalangan hamba-hamba Allah ini ada wali, tapi tidak diketahui, supaya kita berhati-hati untuk tidak menghina orang. Sebab kalau sekiranya zahir ini je wali, lalu kita anggap orang lain, kita akan hina dengan mudah. Yang ni kita jangan hina dia. Tapi Allah Ta'ala menyembunyikan wali di kalangan hambanya. Maka tidak diketahui bagi menjaga akhlak orang beriman, supaya tidak merendahkan sesiapa pun. Mungkin di kalangan mereka itu wali, orang yang soleh. Dan ini dua pandangan ulama, iaitu apakah wali mengetahui mereka wali ataupun tidak. Dan persoalan kedua, apakah mereka boleh mengaku mereka wali di khalayak ramai, saya wali Allah, ataupun mereka hanya mendiamkan diri. Ya, ramai tidak mampu untuk, kalau kita bicarakan semalam, rahsia, asir. Wali ini ialah kedudukan yang Allah angkat, tapi ia satu kedudukan yang menjadi rahsia antara hamba dengan Allah. Dia bukan macam pangkat pengarah, bukan macam pangkat manager, yang dia kena beritahu, saya manager, saya director, saya itu, saya ini. Tetapi para wali ini, bila Allah Ta'ala angkat, maka jadi rahsia antara dia dengan Allah. Kerana ia rahsia, maka mereka tak mengaku. Kalau dikatakan, apakah kamu wali Allah? Tak, saya orang biasa. Mudah-mudahan kita semua jadi wali Allah, tanpa mereka mention ataupun sebut nama mereka, kerana mereka takut. Atau kadang-kadang bila dilihat, diketahui segala ibadatnya, lalu mereka berkata, jangan kamu terpedaya dengan ibadatku yang banyak, kerana iblis lagi banyak buat ibadat akan sesat, maka aku belum tentu selamat. Kerana setengah mereka melihat wali ialah kelompok yang sudah selamat. Ini ahli syurga.
Sebab itu para wali tidak mengaku sembarangan untuk mengatakan mereka wali Allah, kerana mereka bimbang bila mereka beritahu rahsia tadi, maka Allah Ta'ala tarik balik. Dan setengah mereka berkata boleh mengaku wali kalau ada maslahat. Boleh seorang itu mengaku saya wali Allah untuk maslahat. Kenapa? Untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya mereka tidak beralih, tidak menyeleweng daripada jalan ini. Untuk mereka mengetahui inilah keladatan berada di sisi Allah, sehingga Allah Ta'ala pelihara mereka daripada banyak maksiat dan dosa, dan memelihara mereka daripada syahwat dan keduniaan. Kerana para wali Allah itu, mereka telah membuang 3 perkara. Yang pertama, mereka membuang dunia pada pandangan mata mereka. Jadi mereka tak pandang dunia, melainkan dengan pandangan yang akan binasa, fana, tidak bernilai, tidak berharga. Di sisi mereka dalam pandangan dunia tak ada apa-apa. Yang kedua, mereka tidak memandang makhluk. Artinya mereka tidak melihat makhluk dari sudut beri manfaat, beri mudarat, beri ancaman atau sebagainya. Mereka melihat makhluk ini juga ialah orang yang akan binasa dan akan mati. Mereka tidak akan memandang tinggi makhluk, kerana mereka mengetahui hakikat makhluk. Dan yang ketiga ialah mereka tidak memandang syahwat mereka. Bahkan mereka seringkali menyalahi syahwat. Artinya kalau mereka nak makan sesuatu dan bergembira dengan sesuatu hal dunia, mereka akan membuang perasaan gembira tadi untuk tidak memperolehinya. Ada seorang bercita-cita nak makan buah delima, maka waktu mana dia mengumpulkan duitnya untuk membeli delima, maka dia menyalahi, walaupun dia dah berbulan-bulan rasa mengidam nak makan. Tapi ketika duitnya cukup, maka dia tak beli, bahkan dia derma. Kita baca kisah Abu Bakar Siddiq. Isteri dia lama tak makan daging. Isteri dia kata, bang, boleh tak saya makan daging? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau ada duit boleh lah. Kalau saya simpan duit boleh untuk beli daging. Kata Abu Bakar Siddiq, terpulang. Maka si isteri menyimpan. Dia dapat sikit belanja disimpan, sehingga cukup duitnya untuk membeli daging. Maka dia beritahu kepada Abu Bakar Siddiq, suami dia, bang, duit dah cukup nak beli daging. Lalu kata Abu Bakar, kalau begitu gaji kita terlalu tinggi, saya kena kurangkan gaji saya sehingga mampu beli daging. Maka dia ambil duit yang nak beli daging ni, dia dermakan. Kerana ternyata kita kaya kerana boleh menyimpang sampai tahap ini. Lihat bagaimana dia membunuh keinginan syahwat. Bila mereka ada perkara syahwat, mereka tidak akan letakkan di hadapan, bahkan mereka letakkan di belakang. Bagi mereka dapat tak dapat sama. Walaupun ada cita-cita nak tu, nak ni, tapi kalau tak dapat, okey. Kalau dapat, tidak teruja, biasa. Kerana 3 sifat itu mereka diangkat oleh Allah. Dalam pandangan mereka pada makhluk, dalam pandangan mereka kepada dunia, dalam pandangan mereka pada syahwat, ini kehendak mereka. Tentang kita ni jadi bahagia sebab dia penuhi kehendak. Kita sekarang nak tidur, bila kita dapat tidur, kita rasa gembira. Kita sekarang nak makan, bila dapat makan, kita rasa seronok. Kita nak berjalan, bila dapat berjalan, kita rasa rehat. Kita rasa nak sembang, bila dapat sembang, kita rasa terhibur. Kita akan bahagia bila dipenuhi apa yang kita nak. Dan bila kita tak dapat, kita mula rasa muka kita mula berkerut, jiwa kita mula terganggu, akal kita mula berserabut, dan percakapan kita mula tidak tersusun baik sebagaimana sebelum ini. Kita nak ke pasar, ni kaum ibu nak ke pasar, sama kita tak payah lagi pasar. Nak ke pasar, nak beli tu, nak beli tak payah, kita suruh orang beli je. Akhirnya mengadang dia, mengadang, marah. Saya nak ke pasar juga macam mana pun. Lihat bagaimana dia meletakkan syahwat. Maka dia tak boleh menjadi wali Allah. Sebab bila dia nak, lalu dibantah, dia berubah. Dan kita dalam hidup, bila kita nak sesuatu, lalu kita tak perolehinya, atau kita dibantah untuk memperolehi, mendapatkannya, atau ditunda, macam mana perasaan kita? Kalau kita okey je, berarti kita berjaya membuang nafsu tadi. Okey, saya okey je. Kita bidah bazar Ramadan, nak berniaga lah tahun ni Ramadan, tak dapat, okey, tak apalah, tak ada rezeki. Berarti dia berjaya mendidik nafsu dia.
Kita fikir tahun ni saya nak beli sekian-sekian. Oh, tak cukup duit. Tak apa, belum rezeki lagi. Nanti ada rezeki ada. Kita tak rasa macam suatu gangguan dalam diri kita. Kita minta hutang dengan orang, minta hutang 1,000 sebab kita ada hajat. Orang kata tak boleh, saya ada kerja. Kita okey dengan dia. Tak adalah orang bila minta hutang orang tu tak bagi, bergaduh. Padahal dia tak ada sebab untuk gaduh. Sebab dia nak hutang dan orang tu tak nak bagi. Kita hak dia. Dia tak akan rasa satu bebanan. Tak apalah, bukan rezeki saya. Mungkin Allah jadi rezeki saya tempat lain. Maka dia akan berhutang orang lain pula. Misalnya, dia tak akan rasa satu tekanan bila hajatnya tidak dipenuhi. Maka ini sifat wali Allah. Kan itu dalam hadis Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Tunduk yang pertama ialah halal haramnya. Kalau benda tu haram, kita boleh tundukkan nafsu. Jangan, itu haram. Saya tak nak ambil yang haram. Saya tak nak ambil rasuah, riba, ini yang konvensional, ini pelabuhan saham yang tak patuh syariah. Saya tak nak ambil. Ini insurans yang tak patuh syariah, insurans kafir. Saya tak nak ambil. Yang kedua, menundukkan syahwat ialah yang berlebihannya. Berlebih nak ni. Saya nak tidur, lebih. Nak makan, lebih. Nak rehat, lebih. Nak sembang, lebih. Saya berjaya tundukkan. Jangan-jangan. Lebih-lebih ini tak akan beri manfaat banyak. Tuan-tuan, kalau kita tidur banyak, tak banyak manfaat dia. Manfaat ni banyak bila kita kurang tidur. Bukan nilai umur kita ialah berapa lama kita tidur. Maksud kalau kita tidur lama, umur kita hilang nilai. Otak kita pun jadi nilainya berkurangan. Kerana bila kita tidur, makin tumpul otak kita. Otak ni tumpul. Sebab itu kalau kita tengok orang yang bergerigi otaknya, tanya dia tidur apa je. Orang yang bergerigi otaknya, yang cergas otaknya, tanya dia berapa jam dia tidur. Tanya orang yang ada masalah dengan pembelajaran, sekian-sekian, tanya dia tidur dalam mana. Kualiti tidur bukanlah kuantiti tidur. Ya, mereka tidur tapi dengan kualiti dia. Dan tempoh sekejap mereka cari. Ini qailulah, mereka ambil sekejap. Mereka tahu waktu mana kalau tidur tempoh ini cukup berkesan. Macam umpama kita naik kereta, kita ngantuk, kita tahu nak tidur sekejap. Berapa minit untuk jadi satu tidur yang efektif untuk meneruskan pemanduan kita. Semua driver yang biasa memandu, dia kata 5 minit cukup, 10 minit cukup. Kualiti tidur tadi. Okey. Sama dalam kehidupan harian. Terutamanya bila datang Ramadan, lalu kita nak letakkan bahagian tidur tu banyak, kita rugi. Dah start lapar, kita pun tak makan apa. Kalau kawan ibu pula, kita pun tak masak apa. Saat dah Ramadan, tak, dulu masak sarapan, sekarang tak masak apa. Sarapan tak masak, tengah hari tak masak, petang pun tak masak, makan kat dalam laki ni. Jadi full time rehat, tidur. Berjelenggeng gitu. Duduk kat sofa. Duduk kat sofa lah, sofa sugup. Duduk, relax, sampai ke asar. Macam puasa mengajar kita tak boleh buat apa-apa. Puasa ajar kita jangan buat apa-apa dan kita tak produktif. Walau kalau kita tengok orang-orang soleh kita, puasa lah mereka paling produktif. Bukan sampai peringkat berperang, sampai peringkat mereka mengarang, sampai peringkat mereka qiyam, sampai peringkat mereka baca Quran. Ya, mereka dapat menghasilkan apa yang kita selalu sebut. Datang Ramadan lah, lihat Quran berapa juzuk mereka baca. Bukan puasa menjadikan kita pasif, menjadikan kita tidak kondusif, menjadikan kita tidak efektif, menjadikan kita orang yang lemah. Tak ada apa. Ramadan kalau tanya sebulan Ramadan dapat hasil apa? Tak ada hasil apa, Ustaz. Turunlah 2 kilo, itu je. Hasil turun 2 kilo untuk naik balik 20 kilo. Sebab syawal lagi banyak dia makan. Kalau hasil kita puasa cuma turun berat badan, atau hasil kita puasa cuma boleh raya, itu bukan hasil puasa sebenar. Itu bukan takwa yang Allah Ta'ala maksudkan. Pasti orang beriman pada bulan Ramadan sibuk mereka. Sibuk. Dengan tarawih, dengan witir, dengan qiyam sampai tak sempat tidur. Dek banyak kesibukan.
dengan baca Quran, dengan sedekahnya, dengan memberi makan, menyediakan buka puasa, sahurnya, mereka ambil belaka pahala ni. Ambil belaka. Sibuk. Setiap hari sibuk. Ini kita orang Islam. Jadi kalau kita nak tunduk ke hawa nafsu, tunduk dalam perkara yang berlebihan. Yang ketiga, maksud tundukkan hawa nafsu ialah tundukkan hawa nafsu daripada lalai ingat Allah. Maksudnya, apa pun kita dapat, tuan-tuan dapat anak, dia tak akan jadikan kita kurang ingatan pada Allah. Makin kita ingat Allah. Tuan-tuan dapat pangkat, makin. Ini semua syahwat. Tapi syahwat ini tidak melupakan kita pada Allah. Tuan-tuan dapat rezeki tu, rezeki ni, makin kita ingat Allah, makin bersyukur kita. Maka ini maksud menundukkan nafsu dengan apa yang Nabi bawa. Pertama, buang yang haram. Yang kedua, mengelakkan yang lebih, yang berlebihan. Yang ketiga, sentiasa menjadikan apa pun kita dapat ingat Allah. Saya dapat satu nikmat, saya syukur pada Allah. Kalau anak saya berjaya, kalau saya pun berjaya, misalnya, saya bersyukur pada Allah. Bagaimana syahwat ditundukkan dengan syukur. Dan melihat kelebihan itu dari Allah. Sebab siapa, kata ulama, siapa yang bila dia masih melihat dirinya ada sesuatu, maka dia perlu tawaduk. Kalau kita perlu tengok diri kita tak ada apa, melainkan daripada kurnia Allah. Hari ini kalau saya cerdik, saya pandai, saya gagah, saya bijak, saya kaya, saya segala-galanya, saya dipuji, saya disanjung, saya popular, saya itu dan ini. Ingat, ini semua datang dari Allah sebagai ujian. Ia bukan datang dari Allah sebagai maknanya kita bernasib baik. Tak, Allah uji. Allah sedang uji kita dengan kejayaan. Allah sedang uji kita dengan kekayaan. Allah sedang uji kita dengan ilmu pengetahuan. Allah sedang uji kita dengan reputasi yang baik. Allah uji kita dengan kedudukan kita di manusia hari ini selesa. Itu ujian, itu bukan anugerah. Anugerahnya bila kita dapat bersyukur pada Allah, itu anugerah. Yang mengilhamkan kita syukur pada Allah ialah Allah. Sebab itu kita tidak mampu bersyukur pada Allah. Kerana dengan sebenar, kerana yang menjadikan kita syukur ini juga Allah. Kalau Allah tak ilhamkan kita bersyukur, kita tak boleh bersyukur. Sebab itu Allah menyebut, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit je. Sebab kita ada penyakit, tuan-tuan, kalau rasa diri ada satu je kelebihan, kita mula rasa saya special. I am special edition, limited edition. Tetapi kita tak ada istilah limited ke special. Tak ada specialnya, kita lagi tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan jangan mendakwa pun special lagi, kita tak boleh masuk syurga. Lagi kita tak ada jaminan syurga. Tak ada special. Yang duk kata special, kemudian dia murka oleh Allah dan masuk neraka, apa special dia? Jangan sebut pun kita ni special. Melainkan bila Allah selamatkan kita daripada kemurkaan. Allah selamatkan kita daripada kemarahannya. Allah redha kita, Allah ampun dosa, Allah masukkan kita dalam syurga, special kita. Tapi bila kita nak tahu, wallahualam, kita cuma terus berdoa dan berdoa. Moga Allah Ta'ala jadikan kita penghuni syurga, mengambil kekuatan, kemuliaan, keberkatan Ramadan dengan janji yang disebut oleh Nabi SAW. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dirantai syaitan. Setiap malam ada orang yang diampunkan, dibebaskan dari neraka. Sebab itu kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa dhurriyyatina minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami, bebaskan bapa kami, ibu kami, zuriat keturunan kami daripada neraka. Sebab dalam hadis disebut, walillahi lillahi untaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Wa dzalika fi kulli lailatin. Bagi Allah di dalam bulan Ramadan, setiap hari, setiap malam, nama-nama yang disenaraikan dibebaskan daripada api neraka. Kata Allah Ta'ala, buang nama-nama yang patut masuk neraka, dibebaskan. Bara'atun minallah. Ini bara'atun minanna, terlepas daripada neraka. Ini yang kita cari, supaya kita bebas dari neraka, dimasuk syurga. Barulah kita special. Allah sebut dalam Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang terselamat dari neraka, dimasukkan dalam syurga, maka inilah baru special, inilah baru kejayaan. Special ni makna berjaya lah. Inilah dia kejayaan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan nikmat seketika yang menipu.
Maksudnya tuan-tuan, kalau kita rasa berjaya kat dunia, itu cuma nikmat seketika yang menipu. Bukan kejayaan dunia orang yang dinobatkan berjaya di dunia dengan pelbagai kategori dalam status sosialnya, dalam kedudukan, pandangan masyarakatnya, ia belum berjaya. Dia belum menjadi orang bertuah. Ramai orang memburu tuah macam tu, akhirnya dia tak bertuah. Ni ada seorang ahli sukan Olimpik, dapat pingat emas di sanjung. Dan sekali kehidupan akhirnya fakir miskin, akhirnya dijual pingat dia. Dia jual pingat. Orang kata, kenapa jual pingat? Ini kan benda yang berprestis yang kamu cari. Dia kata, apa nilainya kalau aku miskin? Apa nilai pingat ni kalau aku miskin? Jual. Tentu kalau dia tahu apa nilainya pingat yang diburu selama ini, disorak oleh jutaan manusia bila dia menang, tak ada nilai di hadapan miskinnya, bagaimana di hadapan neraka Allah? Apa nilainya? Kita ada belaka ni, tapi benda tu tak mampu lepaskan kita dari neraka. Apa nilai dia? Benda yang kita ada tak mampu masukkan kita dalam syurga. Apa nilainya? Maka sebab itu kita melihat nilai sebenar, kejayaan sebenar. Ini yang kita sebut orang-orang yang berjaya menurut hawa nafsu. Baik, bila kita sebut wali Allah, bila dia nak mengaku, katakan kita ambil pandangan yang kata boleh mengaku wali Allah. Ingat, setiap pengakuan itu akan ada ujian. Bukan kata mengaku wali. Orang yang kata dia beriman pun dia akan diuji oleh Allah. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhi kata Allah Taala, apakah manusia menyangka mereka cukup berkata kami beriman dan mereka tak akan diuji? Kami telah uji orang dulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah tunjukkan siapa bohong dan siapa benar. Orang munafik mengaku kami beriman, orang munafik. Akhirnya Allah tunjuk. Peperangan mereka tak nak pergi. Peperangan mereka tarik diri. Waktu susah mereka cepat meninggalkan Rasulullah. Tu berbaik dengan Yahudi. Allah tunjuk, akhirnya tahu bukan beriman tapi munafik. Ni yang kita kalau kata beriman pun Allah uji. Sementara kita kata kita wali. Kata Syekh Abdul Qadir, kalaulah benda ni tak diuji, maka semua orang dengan mudah mengaku wali. Aku wali, aku wali. Sebab mereka nak dapat kedudukan di sisi manusia. Saya dah sebut, para arifillah melihat wali bukan kedudukan di sisi manusia. Dipuji, disandung, diarak, dipalu kompang, dihampar permaidani, ditabur bunga mawar, direnji sari mawarnya, diletak di atas pelamin, dijaja, dizikir perkataannya, digantung gambarnya. Bukan itu. Bukan itu yang mereka cari. Bukan mereka mencari humul, low profile. Sebab tidak benar orang dengan Allah selagi mana mereka suka popular. Ma sadaqallah man ahabba syuhrah. Tidak benar seorang dengan Allah selagi mana dia suka benda glamour. Dia tak akan benar. Sebab seorang bila mana kena Allah, maka dia terhijab daripada makhluk. Kita antara dua. Wa imma kita terhijab dari Allah dan nampak makhluk. Wa imma kita terhijab daripada makhluk dan nampak Allah. Kita antara dua makam ini. Kalau hari ini kita nampak manusia, like manusia, suka masing, maknanya kita terhijab dari Allah. Sebab itu kita takut orang kecam. Takut kita seronok orang puji. Kerana kita terhijab dari Allah sehingga nilai pujian manusia rasa lebih tinggi. Tapi kalau seorang itu wali Allah, dia terhijab dengan makhluk, maka dia cuma mencari pujian Allah dan takut kepada kemarahan Allah. Maka dia terhijab daripada makhluk. Dia tak ada masa yang banyak untuk makhluk. Maka setiap wali akan diuji. Maka yang pertama diuji wali ni, kata Syekh Abdul Qadir, diuji sejauh mana dia bersabar dengan makhluk. Tes yang pertama. Ni kalau makhluk buat jahat kat dia, kalau makhluk ni fitnah dia, kalau makhluk ni mengambil hak dia, macam mana reaksi dia? Apakah reaksi dia? Tentu kita baca kisah Ahnaf bin Qais, dia Allah Ta'ala tabi'i masyhur, kalangan tabi'in yang sezaman dengan Rasulullah tapi tak dapat tengok Rasulullah. Ini Ahnaf yang waktu mana Rasulullah bila hantar pendakwah kepada satu kabilah,
Maka kabilah ini menolak Islam. Tapi kata Ahnaf, waktu itu baru berusia 17 tahun. Dia kata, kenapa kamu nak tolak kebaikan? Ini kan kebaikan. Dia bukan ajak benda tak elok, ajak benda elok. Apa kata kita terima? Kalau pendakwah ni repot kat Rasulullah. Ya Rasulullah, kaum tu tak nak terima, melainkan seorang anak muda. Dan anak muda ni siap disyarah pula pada kaum dia. Apa yang menghalang kamu terima benda baik? Tetapi bila kita ajak Islam, kurang Islam kat mana? Kita ajak benda baik. Dan Islam menyuruh perkara baik dan mencegah perkara mungkar. Mungkar secara hukum, mungkar secara fitrah, dan mungkar secara kemanusiaan. Ia mungkar. Tak ada satu pun yang Islam cegah benda mungkar itu, benda itu baik. Tak ada, ia mungkar. Tak ada satu pun benda yang Islam suruh yang buruk, melainkan dia baik. Baik. Baik, Ahnaf dipuji oleh Rasulullah, walaupun bagi dia tak pernah jumpa dengan dia. Ahnaf ni, tuan-tuan, dia punya hebat akhlak dia. Seorang kata depan dia, "Hei Ahnaf, kalau kamu maki aku tu satu perkataan, akan ku maki kamu 10 perkataan." Dia nak beritahu dia hebat dalam bab maki. Champion bab maki. Kau maki saya sikit, saya maki lebih lagi. Lalu kata Ahnaf, kalau sekiranya kau maki padaku 10 kali, 10 perkataan, kamu tak akan dengar daripada aku sesuatu pun. Aku tak akan jawab. Ya, orang ni nak beritahu dia ni kaki maki kuat. "Hei Ahnaf, kalau kamu sebut je satu benda maki aku maki kamu 10 kali ganda." Dia nak beritahu ni, dia punya bahasa maki lagi power. Tak ada manusia bangga dengan bahasa maki. Yang anehnya ada pula orang angkat tu. Orang angkat dia mulia, walau daripada mulutnya keluar bahasa maki semua. Semua ni maki. Kita tahu macam mana dia hidup bahagia dengan makian dia. Kerana kita tak mungkin, kehidupan kita tak mungkin subur dengan dibajik dengan makian. Kehidupan ini jadi subur dengan perkataan-perkataan baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'jibunil fa'." Qila ya Rasulullah wa mal fa'? Qala kalimatun thayyibah. Yang menjadikan aku teruja ialah al-fa'lu. Motivasi. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, fa'lu tu apa?" Kalimah yang baik. Tuan manusia dengan kalimah yang baik dia boleh hidup tenang dan bahagia. Tuan ziarah orang sakit, tuan sebut satu kalimah baik, dia boleh tenang. Walaupun dia terlantar sakit. Kalimah yang baik. Kita bisikkan kalimah yang baik pada anak kita tenang. Pada isteri kita, pada suami kita, pada sahabat-sahabat kita. Satu kalimah yang baik, dia tenang, dia bahagia. Tapi satu maki kita letak, macam kita letak racun, memang gelupuk. Tapi yang menyebutnya itu lagi teruk sebenarnya. Maka kata orang ni, "Wahai Ahnaf, kalau kau maki aku satu, aku maki kau 10. Lalu kata Ahnaf, "Bahkan kalau kamu maki aku 10, kamu tak dengar daripada aku walau sesuatu. Kamu tak akan dengar." Satu ketika bila Ahnaf radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan sifat hilm, anatu war rifq, lembut, seorang datang marah dia. Marah sebab apa? Kita pun tanya, kenapa dia marah-marah? Tak tahu kepala ekor marah. Ceritanya begini. Ahnaf bin Qais dia menyokong Sayyidina Ali dalam perang. Dan satu kelompok lagi ialah kelompok Muawiyah. Menjadi kebiasaan manusia, kalau berbeza kelompok, mereka cenderung maki. Itu kebiasaan manusia. Allahumma illa mereka orang yang Allah selamatkan. Tetapi kita lain parti, ayat maki dia luar biasa. Maka benda itu jadi satu kebiasaan manusia. Melainkan saya kata Allah, orang yang Allah rahmati, yang tidak melihat perbezaan lorong untuk memaki atau lorong untuk merendahkan orang, tapi melihat perbezaan dengan adab, akhlak dan juga kemuliaan. Orang yang melihat perbezaan dengan akhlak dan adab, orang ni orang hebat. Kita tahu mereka diberi panduan, dijaga oleh Allah. Orang melihat setiap kali perbezaan pandangan, pendapat, perbalahan, pergaduhan, pelabelan, maka orang ni orang gagal. Orang ni orang jatuh dalam akhlak yang buruk akhirnya. Maka bila Ahnaf ni sokong Sayyidina Ali, sehingga berlaku perdamaian yang telah dilakukan oleh Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, maka kesan daripada perbalahan itu masih terasa. Lalu mereka cari siapa orang-orang kuat Sayyidina Ali, sebab mereka dah menang, untuk mereka lepaskan lagi kemarahan mereka. Lalu mereka jumpa Ahnaf, lalu mereka maki. Ahnaf biarkan orang ni maki dan maki.
Siapkan maki, Hanaf tak jawab. Akhirnya orang kata, aku rupanya tak ada nilai di sisinya sebab dia tak jawab satu pun perkataan. Sebab orang ni tuan-tuan gini, kalau orang maki kita, kita jawab, kita beri harga pada dia. Jangan beri harga, dia tak berharga. Ni orang komen buruk-buruk dalam kita punya Facebook, tuan-tuan jangan layan pun dia. Jangan bagi dia satu harga. Kalau waktu kita jawab je, kita beri dia harga, dia akan jawab lagi, jawab. Habis. Mereka tidak berharga. Kalau mereka niat bermaki, kalau niat mereka nak nasihat, ya ada harga. Itu mudah kalau orang nak maki, orang menuduh, label. Kita jangan beri kredit untuk kita jawab. Maka Hanaf tak jawab. Tak jawab sampai orang ni rasa dia tidak jawab kerana dia memandang aku hina. Tak jawab. Kalau semua orang kita nak jawab. Umpama gini kata penyair. Kalau setiap kali anjing menyalak kita nak baling batu, akhirnya kita akan kehabisan batu. Kat sana dah jadi bukit. Untung dia pula bukit. Tak perlu. Biarkan anjing tu menyalak. Kerana kerja anjing memang menyalak. Apakah ada bahasa lain bagi anjing selain menyalak? Tak bagi dia menyalak, tak bagi pun menyalak. Dan Allah sebut dalam Quran, mathaluhu kamasalil kalb, bandingannya seperti anjing. In tatrukhu yalhath, kalau in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath, kalau kamu beri minum pun menjelek, kalau kamu tak beri pun menjelek. Ni kalau jenis anjing menyalak. Tuan-tuan, kita bawa benda baik pun dia menyalak, dia anjing. Kita bawa benda yang tak elok pun dia menyalak sebab dia anjing. Dan satu ketika yang lain, bila Hanaf orang maki dia marah. Dalam perjalanan dia balik rumah, lalu kata Hanaf, apakah sudah habis kata maki kau? Kenapa? Jangan sampai kaumku dengar. Kalau kaumku dengar, kamu takkan hidup. Kata Muawiyah, waktu anaknya Yazid berkata, ayah, kita tangkap dia Hanaf ni, kita buat itu, buat. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, anakku Yazid, apakah kamu kenal siapa Hanaf? Siapa? Dia kalau marah bersamanya 100,000 orang. Maksudnya dia ada pengikut yang sayang dia 100,000 orang. Yang kalau dia marah je. Pengikut ni 100,000 marah sekali. Ni bukan tentera bawang ni. Ni tentera power lagi ni. 100,000 akan marah bersama dia. Tapi dia tak guna benda tu. Dia boleh dia nak guna. Dia petik je satu nama, habis. Habis. Bahkan dia pernah berkata di hadapan Muawiyah, wahai Muawiyah, kalau kamu nak ulang, aku ulang. Maknanya kalau kamu nak perang balik, aku dah bersedia perang. Kalau tidak, kerana kedamaian yang memang kita cari. Tapi kalau nak perang, aku sudah bersedia. Kerana kita pun muafakat, bukan tanda kita lemah. Kita ada prinsip. Kalau nak perang, ya kita perang. Kerana Hanaf radhiyallahu ta'ala seorang yang melihat kebenaran lebih tinggi daripada apa pun. Fudail bin Iyad waktu orang maki dia, orang tuduh dia macam-macam, sesak, gitu, begini. Ya, tuduhan pada ulama bukanlah benda baru. Cuma zaman sekarang sebab ada TikTok tu barunya. Ada TikTok, ada IG. Dulu dengan cara dulu tok-tok, cakap-cakap. Hari ni mungkin TikTok. Maka bila Fudail bin Iyad dia label macam-macam, apa kata Fudail? Orang kata Fudail, orang kata kamu sesak, bla 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 bla. Fudail kata, Allahumma in kana sadiqan faghfirli wa in kana kadhiban faghfir lahu. Ya Allah, kalau dia cakap tu betul ya Allah tentang aku, moga engkau ampunkan aku. Tapi kalau dia cakap tu salah, engkau ampunkan dia. Ketinggalan dia para wali. Cara ungkapan mereka bersabar dengan kejahatan manusia. Bahkan mereka bersabar atas pada binatang. Orang cerita kisah Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu anak kepada Husain, yang merupakan cicit Rasulullah SAW. Tabi'in yang masyhur, yang alim, yang hebat, sehingga digelar sebagai Zainul Abidin, hiasan bagi setiap orang beribadat. Dia hebatnya ibadat dia. Namanya Ali bin Husain. Zainul Abidin gelaran dia. Zainul Abidin. Dia kalau dia ke Mekah daripada Madinah, dia naik kaldai dia. Naik kaldai. Nak ke, bayangkan Madinah nak ke Mekah, dia punya jaraknya jauh lah, 400 km mungkin lebih.
Tapi dia tak pernah pukul pun keldai dia. Sedangkan kebiasaan orang kalau naik keldai, even kuda pun dia kena pukul untuk satu lonjakan kelajuan. Tapi beliau even tidak mahu menyakitkan binatang. Tak. Jalan dah. Sampai di balik Mekah tanpa dia pukul walaupun sekali keldai dia. Tengok dia punya tanggung. Bukan sekadar tanggung kejahatan manusia. Orang ni keldai yang malas ni pun dia boleh sabar. Kita tuan-tuan kau naik kereta, ada masa sikit rasa nak sepak kereta ni. Kereta nak sepak, buang dan tong lah kereta ni, nak marah. Kenapa kita tidak ada tahammul? Sifat sabar. Sifat sabar ini lah sifat para wali. Sebab itu mereka tak pedulikan sebarang perkataan, sebarang kutukan, sebarang cara yang makhluk buat untuk menghilangkan, menjadikan mereka marah. Bukan setiap kali mereka cuba dimarahkan, diceritakan bagaimana Abdullah bin Aun, Ibn Aun, seorang tabi'i masyhur. Bila ada orang cuba marah dia, apa dia buat? Apa yang dia buat? Ni depan-depan cuba marahkan dia, dia akan kata, barakallahu fika, moga Allah berkati kamu. Barakallahu fik, barakallahu fik. Allah berkati kamu. Tetapi biar kita jadikan ia sebahagian percakapan baik. Barakallahu fik. Sikit-sikit kita sebut barakallahu fik, moga Allah berkati. Ni bini kita masak lambat nak marah ni, barakallahu fik, moga Allah berkati kamu. Nak marah anak ni, salahkan kita, barakallahu fik. Kalau orang Melayu kita sebut bahasa anak bertuah, payah dia nak sebut dajjal budak ni. Sebab apa? Itu tanda sabar. Mak-mak kita kadang-kadang nak marah ke kita, dia sebut perkataan baik tapi marah. Contohnya anak bertuah, ya anak bertuah ni, disebut anak bertuah tu maksudnya marah. Tak ada seorang pun anak kata alhamdulillah dah bertuah dah saya. Tak ada anak cakap macam tu. Kalau dia cakap macam tu makin bertuah lah dia, kena marah. Ia satu cara yang betul dalam kita nak handle kejahatan manusia dengan menyebut barakallahu fik, moga Allah berkati kamu. Allah yubarik fik, burikta, dia berkati kamu. Dia doakan kebaikan. Dan ini wali Allah. Bagaimana mereka menghadapi kejahatan manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan mereka ini mengenali manusia sebagaimana tabib mengenali penyakit. Waktu mereka berurusan dengan manusia, mereka tahu manusia ini ada penyakit macam-macam. Yang ini dirawat dengan diam, yang ini dirawat dengan nasihat, yang ini dirawat dengan sekian. Mereka tahu. Dan mereka di hadapan Allah bagaikan Ashabul Kahfi. Apa maksud? Tentang Ashabul Kahfi kan tidur 309 tahun. Berarti redha dengan apa yang Allah tentukan. Lalu Ashabul Kahfi ini, untuk jadikan jasad mereka bertahan, malaikat Jibril akan gerakkan ke kanan dan ke kiri. Sebab ini Allah sebut dalam Quran, dibolak-balikkan ke kanan dan kiri supaya badan mereka yang tidur lama tidak dimakan oleh tanah. Kita tuan-tuan kalau duduk tanpa bergerak, duduk macam tu, tuan-tuan duduk hospital satu hari ni, melekit semua satu badan, melekit. Kalau tengok orang kena stroke, dia duduk lama, berkeping kulit dia tu. Sebab tu kita dianjurkan gerakkan dia. Jadi ruang oksigen tu menjadikan kulitnya kuat, tahan, tidak dimakan oleh tempat tidur dia. Ini yang disebut oleh Allah tentang Ashabul Kahfi. Bila dibolak-balikkan zatul yamin wa zatul shimal, ke kanan ke kiri, maka para wali Allah, mereka dibolak-balikkan dalam kehidupan mereka dengan takdir Allah dan kuasa Allah. Mereka redha. Ini sifat mereka, redha dengan Allah. Dan sifat mereka yang ketiga ialah mereka seorang yang pemurah. Mereka tak kedekut. Sabar dengan kerenah makhluk. Sabar. Yang kedua, mereka orang yang menerima takdir, seperti mana Ashabul Kahfi, tenang mereka. Tenang mereka bagaimana tenangnya orang tidur. Tuan-tuan tengok manusia ni, paling tenang kita tengok dia waktu tidur, tenang. Dia buka je mata, nampak berkerut dari rasa hati dah. Nampak dia dah macam risau. Tapi bila dia tidur, tengok wajah-wajah orang tidur, maka kita nampak tenang. Kita tengok anak-anak kita waktu tidur, tenang wajah dia, seperti dia tak ada masalah apa-apa. Dan memang pun orang tidur tak ada masalah. Maka begitu keadaan orang beriman wali Allah, tenang mereka dan menerima takdir Allah, persis bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi tenang, walau panjang waktunya. Dan kita nak ambil semangat wajah tidur dalam kehidupan. Bukan nak tidur, wajah tidur, wajah tenang.
Jangan mata tenang seperti tak ada apa-apa berlaku. Mengharapkan mimpi yang indah, insya-Allah mimpi yang baik. Kita dah bersedia dengan doanya, dengan zikirnya. Maka kita tidur menunggu siangnya, menunggu subuhnya, menunggu waktu keluar pelepasan yang Allah nak beri pada kita. Dan sifat mereka satunya mereka tak kedekut. Tak kedekut. Pemurah mereka lain macam. Sebab bagi mereka, kaya, miskin, sihat, sakit, semuanya keadaan sama untuk melakukan ibadat. Dia bukan tunggu kaya jadi pemurah. Bila miskin jadi kedekut. Bila sihat rajin ibadat. Bila sakit banyak alasan. Kita bukan begitu. Dan wali Allah tidak begitu. Sebab tu kita tak jumpa wali Allah ni macam ada sebab. Tuan-tuan tengok orang yang namanya sifat wali Allah, kita tengok dia orang paling kurang sebab dia. Kurang alasan dia. Orang macam kita ni tuan-tuan, kalau tak alasan, boleh susun macam menara berkembar. Baik alasan nak pergi solat subuh, alasan nak dengar kuliah, alasan nak Ramadan. Alasan kita kalau duduk susun menara berkembar mungkin lebih tinggi pada tu. Mungkin kita jadi menara merdeka tinggi. Alasan je. Tapi pada wali Allah tak ada alasan. Bukan tunggu kaya nak jadi pemurah. Bukan tunggu sihat nak kuat ibadat. Semua keadaan sama. Kita tak nampak muda dia, tua dia, sama. Waktu muda masjid, tua pun masjid. Waktu sakit dia ibadat, sihat pun dia ibadat. Kita tak tengok dia ni macam tak ada alasan dia ni. Dia ni macam bukan orang je. Ya, mereka wali-wali Allah. Kan wali Allah, siapa pun yang masih dalam dirinya ada alasan tentang agama Allah, dia masih lagi berada dalam hijab dengan makhluk. Kalau kita dah tak ada alasan dah dengan Allah. Kalau kita sebut askar, orang kerja askar, dia ada alasan tak untuk dengar kata dia punya sarjan dia. Suruh pumping, pumping. Suruh ketuk ketapi, ketuk ketapi. Suruh menerak, menerak. Suruh pakai baju jangan tanggal, tak tanggal baju dia. Ini askar, mana dia tanggal baju dia? Lekat baju dia. Kasut dia tak tanggal. Sampai apa? Sampai habis operasi. Seminggu lah. 2 minggu lah. Dia patuh. Dia tak ada alasan. Cerita masa 2 minit. Ada seorang sahabat saya askar, dia kata, Ustaz Sa'lan, kita ni kadang-kadang dalam askar pancuanya lain macam. Semayang tu masalah Ustaz. Semayang. Macam mana saya nak semayang dalam keadaan dia ajar kita terkejar waktu. Ya, kita kalau dapat jurulatih bertakwa, okey lah, dia pun tahu ruang solat. Tapi kawan saya ni dia ustaz tapi minat askar. Dia ustaz tapi dia minat jadi askar. Habis mengaji agama, masuk askar. Kita minat ngajar, dia minat jadi askar. Tapi dia jaga solat. Dia kata solat paling susah. Dengan kasut, dengan begini. Habis solat. Jaga solat. Tapi kita nak beritahu macam mana orang yang tak ada alasan. Contoh orang tak ada alasan. Mana mereka ada alasan? Bila tak panggil je, baik tuan, baik je dia. Tuan dia jerkah tu. Dia bukan cakap lembut-lembut. Jerkah, sergah. Mereka terus berjawab, baik. Tuan-tuan, kita ialah tentera-tentera Allah. Kalau nak jadi tentera Allah, tak ada alasan. Kita ni tentera Allah, nak jadi tentera Allah, kita tak ada alasan. Tapi kalau kita masih menyusun alasan, reka alasan, menumpang alasan jiran sebelah masuk dalam kehidupan kita, tumpang alasan orang dulu, jadikan alasan kita, maka sampai bila? Kalau panas, kita alaskan panas. Kalau sejuk, kita beri alasan sejuk. Kalau musim bunga, kita beri alasan musim bunga. Maka bila lagi? Ceritanya bila? Kalau alasan terus menjadi sebahagian yang mengelilingi hidup kita, maka jawapannya bila? Apakah ke mana kita melihat malakul maut? Tuan-tuan, kita sampai masa, kalau kita sampai umur ni, antara mujahadah kita ialah buang alasan. Saya sekarang umur 40 katakan. Beberapa alasan yang saya masih ada. Saya ada masalah anak, saya masih kecil. Saya berdoa moga alasan ni hilang. Akhirnya saya beranjak usia, anak saya dah besar. Sebahagian benda yang saya sangkut dengan dia dulu, saya dah tak sangkut. Dia boleh sendiri, dia dah ada lesen kereta sendiri, dia boleh bergerak sendiri. Dia dah besar. Atau sekarang dia dah kahwin. Maka alasan tadi, kalau benar saya dengan Allah, Allah akan hilangkan alasan tu satu persatu. Akhir anak-anak kita ni semua dah habis, Masya Allah. Jangan pula kita guna alasan cucu pula.
Bila seorang telah dibebaskan daripada tanggungjawab anak, dan itu yang dia wajib, lepas tu diikat diri dengan cucu pula, dah cari penyakit. Dulu dia sentiasa kata, Ustaz, anak kecil Ustaz, anak. Sekarang dia cerita pula cucu Ustaz, cucu. Lalu sampai bila? Maka dia tak akan ada ruang yang besar. Sebab tu dalam Islam bila kita belajar kewajiban nafkah, itu menunjukkan bebanan kita akan berakhir di situ. Saya beri nafkah anak saya sampai balik. Kalau ikut fake balik. Kalau hari ni dengan uruf kita bekerja. Bila mereka bekerja atau sampai umur boleh bekerja, mereka tak nak kerja, bukan tanggungjawab kita nafkahi mereka. Mereka dah boleh kerja, tak kira kerja gaji berapa, itu hal kedua. Bukan tanggungjawab dan kita tak berdosa lagi. Bukan budak ni pula berdosa. Sebab gagal mencari nafkahnya sendiri. Saya tak akan dihukum oleh Allah. Sebab anak ni dah besar. Allah dah lepaskan alasan saya. Allah dah angkat tanggungan ini. Maka saya sekarang bebas. Duit saya boleh saya sedekah lebih sikit. Boleh saya buat benda yang saya rasa boleh memberi kebaikan lebih banyak pada saya. Tapi kalau kita, tuan-tuan, dengan usia yang kita makin lanjut, kita tidak berusaha menangkis alasan. Dulu alasan Ustaz saya, alasan saya suami saya, Ustaz, payah sikit. Akhirnya Allah matikan suami dia. Alasan dia apa lagi? Ustaz, masalah lah tak ada suami sekarang Ustaz. Lah tak ada suami pula. Dulu dikata sebab suami. Suami saya payah sikit Ustaz, nak pergi kuliah-kuliah ni. Bukan dia sokong sangat saya ni. Bila mati pula Ustaz, seorang Ustaz tak ada suami. Pula. Nak kahwin pula. Dia kahwin cerita lain pula suami. Sampai bila tuan-tuan? Tak akan habis. Cerita tak akan habis sebab cerita tu daripada kita. Skrip tu daripada kita, bukan daripada luar. Kalau skrip tu luar senang kita buang. Ini skrip daripada diri kita sendiri. Itu alasan. Bila orang ada alasan ni, kita memang tak boleh selesai masalah dia. Kita nak masak, macam mana tak ada bahan? Kalau bini kita lah. Kita pun beri bahan. Nak masak macam mana? Kepala pula pening. Kepala pula pening. Kita pun beri obat, katakan. Dah baik. Tak ada mood lah. Tak ada mood pula. Dah senang-senang cakap makan kedai je. Senang-senang. Jadi puyuk-puyuk ni kita jual belaka. Pinggang-pinggang. Ni dapur-dapur pun kita buat bilik sewa je. Jadi kita dapat makan kedai senang. Jadi saya bayar je ke kedai ni, kita makan je kat sini. Tapi manusia tak akan. Dia akan ada alasan lain pula. Alasan. Sebab tu kalau orang yang selalu main dengan manusia, alasan itu memenatkan. Alasan tu satu benda yang memenatkan dia. Memenatkan dia untuk menggalasnya hari akhirat. Kita ingat alasan tu kita akan galas bawa depan Tuhan. Dan Allah akan tanya kenapa, kita pun bawa lah alasan tu. Dia jadi satu beban yang berat. Kalau kat sini alasan tu macam jalan keluar, macam pintu exit, macam pintu emergency. Walau kita tahu tuan-tuan, dalam mana binaan pintu emergency cuma satu. Sebesar-besar kapal terbang barangkali ada satu je pintu emergency. Paling banyak pun mungkin tak akan menyamai pintu utama. Bangunan kita ni, kita beli bangunan, berapa pintu emergency? Kalau dia lebih pada satu, dia tak akan lebih banyak daripada pintu utama. Tapi kita terus gunakan, kita ni buat bangunan, semua pintu emergency. Kan masalah tu. Kalau tuan-tuan beli kapal terbang, pintu kapal terbang tu semua pintu emergency. Itu kan malapetaka. Oleh sebab itu bila kita cerita tentang orang yang pemurah, mereka tidak ada alasan. Sebab perkataan bakhil itu ialah perkataan yang mengandungi benda tak baik. Kerana mereka kata bakhil daripada 3 kalimah, ba, bala, kha, khusran, lam, laum. Jadi bukhlun atau bakhil. Apa maksud ba, bala? Bala Allah lah. Tetapi bila kita kedekut bala Allah, yang hari ni rezeki kita tak murah, yang hari ni masalah tak selesai sebab masalah kedekut. Bila kita kedekut, banyak masalah selesai. Bila kita tak kedekut, banyak masalah selesai. Tapi bila kita kedekut, kita cipta masalah. Bila kita tidak kedekut, yang ni pemurah, banyak kegembiraan kita dapat. Tapi kalau kita kedekut, banyak duka cita yang kita dapat. Orang yang kedekut ni, dia sentiasa akan susah hati. Orang yang pemurah, dia sentiasa gembira, senang hati. Dan dia berada sekeliling orang-orang yang senang hati. Semua orang senang dengan dia, kerana sifat pemurah. Dan kha', kata ulama, khusran, rugi. Kita kalau kedekut, mana untungnya?
Yang paling teruk dengan anak-anak pun kedekut. Anak-anak nak pinjam motor pun payah. Pinjam kereta pun tak boleh. Dulu kata tak boleh pinjam kereta, tak ada lesen. Dah ada lesen, tak boleh, beli kereta sendiri. Dah pula dah. Dia jenis tak nak bagi. Jadi kalau dia kedekut, khusran, rugi. Dan yang ketiga, laum. Apa tu laum? Dicela. Tentang siapa sanggup puji orang kedekut? Siapa nak puji? Suami saya baik, kedekut orangnya. Tak. Orang takkan puji suami kerana kedekut dia. Atau dipuji isteri saya usah baik, tip top. Kenapa? Sebab dia kedekut. Bagus. Dia tak bagus. Suami, walaupun dia wajib beri nafkah pada isteri, dia takkan suka isteri kedekut. Walau dia yang bertanggungjawab beri nafkah, dia tahu hukum tu. Tuan-tuan, walaupun kita tahu kita pun beri nafkah, ya, kita tahu. Dan isteri kita penerima nafkah. Tapi kita suka kalau isteri kita pemurah. Kita suka. Siapa pun suka orang pemurah. Siapa pun. Bahkan kata Imam Syafi'i, seolah-olah pemurah dia menutup segala kecacatan akhlak manusia. Kalau kita ni akhlak buruk kita banyak. Banyaklah akhlak buruk kita. Nak kira pun tak kira. Tapi kita dapat tutup dia dengan pemurah. Pemurah menjadikan akhlak lain, akhlak buruk yang lain tak laku. Untuk kita jaja. Dia tu teruk tu. Dia ngendak orang perempuan. Ngendak bina orang. Buruk tu bunyi dia. Tu kaki skodeng tu. Jangan. Masjid tu dia derma. Sebulan Ramadan. Dah habis. Hilang skodeng dia. Husnul khatimah. Terus. Kita duk cerita jahat-jahat dia. Mari bak duit je murah. Habis. Dan bila kita pula akhlak baik. Mari je sifat kedekut. Dia padang semua baik. Itu baik. Masjid duduk depan Ustaz. Kuliah tak pernah tidur. Bagus Ustaz. Bini dia punya baik. Tapi kedekut. Terus dapat. Tak hidup masing. Dah. Dia mari je buah kedekut. Dia jadi hina walau duduk sah depan. Sah depan. Tabung lalu pejam mata. Sah depan. Hina. Sebab itu dikatakan bahawa orang jahil yang pemurah lebih Allah suka daripada orang ambil yang kedekut. Sebab sepatutnya kalau orang tu orang ambil ahli ibadat, dia takkan jadi kedekut. Dia takkan. Orang bila dekat dengan Allah, kedekut tu hilang. Berarti dia cuma dekat secara ritual. Ikut-ikut orang. Kalau benar dia dekat dengan Allah, dia ada satu sifat yang akan berkembang subur dalam dirinya, pemurah. Kita baca kisah pemurah Imam Bukhari. Imam Bukhari ni pemurah. Dia mengajar hadis, anak-anak murid dapat banyak bahagian daripada dia. Dengar ada seorang anak murid khadam dia, nak beli rumah tak cukup duit. Dia kata berapa sen rumah tu? Maka pembantu sebutlah, rumah ni harga sekian-sekian. Dia orang kampung saya kalau tanya barang-barang, dia tanya berapa sen je. Berapa sen rumah? Dia tak tanya berapa juta rumah. Sebut sen maknanya murah rumah ni. Kalau kereta pun berapa sen kereta mau beli ni? Berapa sen sebenarnya? Itu budaya orang kampung saya tanya. Sen. Imam Bukhari tanya ni, berapa sen kamu nak beli rumah ni? Dia pun sebut harga dia. Gini kata Imam Bukhari, aku ni duit tak ada. Kamu jumpa kawan aku. Kamu pinjam dia dan beritahu catat nama aku. Aku tangguh. Anak murid tak tegar lah macam tu. Tak apa. Dia baik dengan aku. Pergi kat dia. Pinjam sampai kamu boleh beli rumah dan penuhi hajat kamu. Ni rumah kan nak baiki dapur lah apa. Ambil sekali. Dan beritahu dia atas nama aku. Dan ini Imam Bukhari. Dia Allah Ta'ala anhu. Sifat pemurahnya sampai peringkat dia boleh letak nama dia sebagai orang yang berhutang. Jangan cerita kalau dia ada duit. Kalau dia ada duit tu yang setakat 300, 400 tu benda biasa. Dinar. 300, 400 keping mah tu dia boleh bagi macam biasa. Kalau dia tak ada duit pun dia kata hutang nama saya. Ini sifat pemurah. Ini sifat para wali Allah. Sampai peringkat macam tu. Ada cerita seorang menteri yang baik namanya Ali bin Isa, wazir menteri. Dia ni orang bisnes. Income dia sebulan lebih kurang 700,000 keping duit emas. 700,000 dinar. Tapi dia sedekah berapa? Dia sedekah 680,000. 20,000 dia ambil. Dia sekali bisnes dapat sebulan 700,000. Yang lain semua dia sedekah 20,000 dinar dia ambil untuk kegunaan dia. Begitu hidup dia. Tapi ini orang-orang yang lain macam. Kemuliaannya, walaupun dia dah mati 1000 tahun, orang catat kebaikan dia. Lepas tu akhlak paling hebat. Dan ini disebut oleh ulama'
akhlak wajib bagi para nabi ialah pemurah. Semua para nabi tak ada seorang pun kedekut. Bacalah kisah nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah dan baginda paling pemurah pada bulan Ramadan. Paling pemurah. Tetapi bukan kita cerita ustaz nanti tak cukup duit saya itu. Kita lupa Allah bagi rezeki. Kita lupa yang suruh sedekah ni bukan ustaz, Allah. Kita lupa sedekah itu ialah simpanan kita. Tuan-tuan berani tak? Berani tak? Simpan duit tuan-tuan dapat dalam bank. Betul lah Ustaz, simpan dalam bank lah. Tak guna kan? Setahun saya tak pernah guna dalam bank tu Ustaz. 2 tahun saya dah simpan. Tabung haji saya simpan 5 tahun tak guna. Berapa orang simpan? Adalah ratus-ratus ribu. Baik orang simpan dalam bank. Kenapa orang rasa macam suka simpan? Sebab duit saya. Ya ke duit awak? Kalau awak mati, bukan kata tabung haji siang-siang cakap, okay, tulis nama pewaris dia. Maknanya bukan duit awak. Ni kalau awak derma, dia masuk dalam akaun awak di hari akhirat kelak yang tak akan diwarisi oleh siapa melainkan awak. Tuan-tuan, kita bangga letak duit dalam bank, simpan, tengok angka, senyum sendiri. Lepas dapat duit pencen, duit APF, duit itu, duit ini, tengok banyak. Ni lambat mati lagi pun tak apa ni, cukup. Kita ni duk tengok duit, seronok. Tuan-tuan, itu bukan duit kita. Bukan. Kalau dia je duit kita, kita dah guna. Bila kita tak guna, tu bukan duit kita. Duit siapa? Duit waris kita. Sebab tu kata Nabi SAW, siapa di kalangan kamu sukakan duit orang? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, tak ada orang suka duit orang. Jawab Nabi SAW, duit kamu apa yang kamu belanjakan dan apa yang kamu tinggalkan itu duit orang, bukan duit kamu. Maluka ma qaddamtum. Harta kamu apa yang kamu belanja. Tuan-tuan, duit yang saya belanja tu memang duit saya. Saya ambil tak tabung RM10, saya bagi ke orang itu ini. Itu duit saya. Yang saya simpan ni dalam bank ni, ASB, ASN ni, sahamnya, bukan duit saya. Belum tentu. Waktu saya mati dah. Boleh ke siapa? Waris. Ada hamba Allah tadi, dia meninggal, adalah 1 juta duit dia. Dapat ke bini dia lah. Anak-anak dia. Maka isteri dia pun kahwin dengan orang lain. Jadi, bakal suami baru tu yang dapat duit dia. Kan penat kita cari duit beri ke bakal suami bini kita, kan penat nama dia. Jadi musibah besar pada kita. Kalau kita fikir baliklah. Bukan kata Ustaz ni macam aja tak percaya bini. Bukan. Realiti harta tu. Kita isteri pun sama duit banyak, lepas tu kahwin. Misalnya, kita pun mati, dapat ke suami kita? Suami kita yang berjoli pula. Patutnya kita boleh hantar ke akhirat. Dah tak guna. Ini yang dilihat oleh para wali Allah. Harta apa menjadi milik kita, apa yang kita belanjakan. Tapi bila harta tadi kita tak belanja, dia belum tentu milik kita. Dia menjadi teka-teki. Mungkin dia milik fulan bin fulan, kalangan waris kita, atau mungkin bukan waris kita. Dah anak-anak kita tak reti nak tuntut, dah jadi harta yang tak berpunya, atau kita sebut sebagai harta tak bertuan. Tanya amanah raya. Dululah kita cerita dulu. Hampir 40 bilion harta tak bertuan, atau disebut harta tak dituntut. Hampir 40 bilion. 40 bilion ni banyak. 40,000 juta. Bilion bukan million, bilion. Harta yang tak dituntut. Maknanya itulah harta orang-orang yang dahulu tak fikir macam apa yang disebutkan, yang kita sebut tadi. Akhirnya hartanya jadi sesuatu yang tak dituntut. Even waris dia pun tak dapat. Jangan kata orang lain. Dah, beku sana. Beku. Sebab itu kita kena bijak dengan rezeki yang Allah berikan. Dan memang sifat para wali itu mereka bijak. Kemudian para wali ini, di antara sifat mereka, ialah mereka ini boleh ketawa di hadapan orang yang fasik. Bila mereka benar-benar arif billah. Apa maksudnya boleh ketawa? Kita kalau bergaul dengan orang lain, perangai jahat tu boleh berjangkit kat kita. Kita kalau close contact dengan orang COVID, barangkali kena tu tinggi. Sampai dulu kita kena kuarantin dululah. Sekarang tak ada gejala, tak payah. Cerita dulu. Kena kuarantin. Tapi ada orang yang dia tak ada masalah berurusan dengan orang ni. Siapa? Kalau tuan-tuan tengok doktor-doktor, dia kan berurusan dengan orang ni. Dia tak kuarantin pun. Dia kuarantin tak? Dia duduk tiap-tiap hari duduk dengar geng-geng ni. Dengan pakaian dia. Okay, dia masih berurusan macam biasa dengan keluarga dia. Walau dia menghadapi pesakit macam ni sebab dia orang yang diberikan keistimewaannya sendiri. Sama juga orang arif billah.
Orang bila dekat dengan Allah, dia ada benteng kuat. Dia boleh berkawan dengan semua orang fasik ni. Dia ketawa pun boleh tidak menjatuhkan dia punya nilai dia. Maksudnya, hebat dia, jati diri dia kuat. Dia tak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Dia bagaikan ikan yang berenang di lautan. Walau masing bagaimanapun, ikan tu tak masing. Ikan tu tetap bau ikan, dia tak bau laut. Ikan bau ikan ni. Begitu orang arif billah, bila mereka benar-benar punya kekuatan dalam perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setengah mereka, kalangan ahli billah, mereka tak benci ahli maksiat. Sebab kata mereka ahli maksiat punca turun rahmat Allah. Kenapa? Dengan taubat mereka. Sebab mereka ahli maksiat ni tuan-tuan, waktu mereka taubat, lain macam dia punya ayat dia. Dia punya perubahan dia lain macam. Kalau taubat, dia akan seperti dia macam pintas mendadak orang-orang yang dah biasa buat baik. Kita ni dah biasa buat baik, dia kecil. Ada seorang fasik, tiba dia taubat, dia boleh potong kita. Dan kita memang daripada muda, alhamdulillah saya ke masjid, daripada muda. Tapi sahnya ketiga. Yang ni yang taubat terus sah depan, jadi imam dia. Ya, ada orang sampai potong macam tu. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, taubat menjadikan seorang itu dapat bersaing kembali dengan orang dah lama buat ibadah. Dan hati mereka sentiasa pecah luluh, mengharapkan rahmat Allah, sehingga turun rahmat Allah dan doanya mustajab. Orang taubat ni dia ingat dosa, ni hatinya pecah luluh, dia doa sungguh-sungguh, sehingga Allah mustajabkan doa. Sebab tu hati-hati dengan orang fasik yang bertaubat. Jangan duk hina lagi salah dia. Dia dulu kaki tu kaki ni, jangan sebut. Dia sudah bertaubat dengan satu taubat yang telah menyamai dia dengan orang alim yang lain, orang soleh yang lain. Sebab itu tuan-tuan, bukan cara kita menghina orang fasik melampau-lampau. Kalau mereka bertaubat, mereka boleh mengatasi kita anytime kalau Allah berkehendak. Dan ceritanya banyak dan buktinya banyak. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.